A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung kelas bahasa Arab siri yang kedua. Dan minggu lepas kita dah belajar tajuk yang pertama, iaitu Al-Jumlatul Mufidah, jumlah yang lengkap. Dan jumlah yang lengkap bermakna jumlah yang difahami sama ada tersusun daripada dua perkataan ataupun lebih. Dan tajuk yang lepas, kalau ikut silibus kita, dia ada latihan. Setiap tajuk ada latihan. Jadi untuk supaya pembelajaran kita lebih berkesan dan lebih cepat dihadami, maka saya anjurkan setiap pelajar satu mesti ada buku. Mesti ada buku yang menjadi teks kelas kita ni, iaitu An-Nahwul Wadih. Dia boleh print daripada PDF kan, untuk dia mencatat apa-apa syarahan ataupun huraian daripada kelas. Yang kedua, dia kena buat latihan. Dia kena buat latihan supaya kefahamannya lebih mantap. Sebab kalau dia hanya bergantung kelas sekali seminggu dan tanpa persiapan dan tidak ada latihan, dia akhirnya akan lupa apa dia belajar, dan kalau dia tak faham pun semakin kelabu. Sebab itulah bila kita buat kelas yang pertama, ramai yang macam-macam kita dapat feedback. Ada yang kata okey, ada yang kata jelas, ada yang kata laju, ada yang kata tak boleh difahami kan? Sebab yang ikut kelas ni ramai kan, dan berbagai-bagai level. Ada yang tidak ada basic langsung, ada yang dah belajar, dan ada yang dah ke depan. Jadi kena raikan, saya kena raikan pelajar, dan pelajar kena raikan guru yang terpaksa meraikan tahap pelajar-pelajar kan. Jangan nak guru je meraikan tahap pelajar kan, tapi guru pelajar pun kena raikan guru yang terpaksa meraikan. Bukan seorang, mungkin beratus, mungkin beribu. Jadi kalau yang terlalu slow tu, sebenarnya dia boleh dengar rakaman untuk kali kedua, kali ketiga. Kalau tak faham, dengar lagi. Dan dia boleh buat latihan yang slow ataupun yang tidak ada basic. Adapun yang laju tu, kena bersabar. Raikan pelajar-pelajar yang baru. Sebenarnya bila kita sabar untuk meraihkan orang lain, kita pun akan dapat pahala. Betul tak?
Tidak ada satu pun amalan dalam hidup kita sia-sia. Kita sabar menunggu orang supaya dia dapat kejar kita, itu pun adalah amal soleh. Bahkan Nabi kata, ahabbul a'mali ilallah. Antara amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah ialah sururun tudkhiluhu fi akhika. Iaitu kamu menggembirakan saudara kamu. Menggembirakan saudara kita adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi kadang-kadang kita sabar, walaupun kita dah tahap tinggi, dah ke depan jauh, kita sabar meraihkan pelajar yang baru, sehingga pelajar baru gembira dengan kesabaran kita, kita dapat pahala. Bukan setakat pahala, amalan yang paling Allah suka. Jadi sabarlah. Yang dah lama belajar, sabar dengan yang baru. Yang baru pula sabar dengan guru yang terpaksa meraihkan semua. Okey, kalau ikut tajuk yang lepas, al-jumlah al-mufidah. Jumlah yang lengkap kan, dia dah dibagi latihan. Kalau ada buku boleh buka sekejap. Kita tengok sikit latihan. Bukan kita nak buat latihan, tapi nak bagi panduan supaya pelajar buat latihan di rumah. Kerja rumah, bukan kerja sekolah. Kalau tengok muka surat 12. Muka surat 12 kan. Yang bawah sekali, Tamrinat. Ada buku ke? Tak ada. Ada. Ada PDF. Ada lah tu. Okey, Tamrinat. Tamrin, latihan-latihan. Latihan yang pertama, Iqra, baca al-amsilah. Contoh-contoh as-sabiqah yang lepas. Baca amsilah, contoh-contoh as-sabiqah yang lepas. Salam. Wabayyin, dan terangkan. Bayyin, terangkan, daripada bayan. Terangkan adada, bilangan. Terangkan bilangan kalimat, perkataan-perkataan dalam setiap misal. Jadi soalan pertama, jelaskan. Dia suruh baca contoh yang lepas, contoh yang kita dah belajar yang lepas tu. Daripada awal, al-bustanu jamilun, asy-syamsu tali'atun, syamma aliyun wardatan. Yang keempat, qatafa Muhammadun zahratan. Yang kelima, ya'ishu as-samaku fil ma'i. Yang keenam, yaksuru an-nakhilu fi Misra. Dia suruh baca, kemudian terangkan berapa perkataan, kan? Kalau contoh pertama, 2 perkataan. Contoh kedua, 2 perkataan. Sebab itulah kelas bahasa Arab ni yang sebaiknya ialah berdepan. Sebab guru suruh pelajar baca, dan pelajar baca, guru boleh cek bacaan pelajar tu betul ke tak, sebutannya baris. Tapi kalau online ni, baca sendiri dan cek sendiri dan shot sendiri. Tengok rakaman. Okey. Itu latihan pertama kan. Latihan kedua, Iqra al-jumal al-atiyah, baca jumlah yang berikut, ayat-ayat yang berikut. Wabayyin, dan terangkan kalimah, perkataan-perkataan fi kulli wahidatin, setiap satu daripadanya. Baca ayat berikut dan terangkan kalimah-kalimah fi kulli wahidatin minha, perkataan-perkataan setiap satu daripadanya. Okey. Ini kena terjemahlah. Satu, as-sama'u mumtirah. Langit itu menurunkan hujan.
Mumtira daripada matar. Yang kedua, al-hadiqatu, kebun jamilah, cantik. Al-hadiqah, kebun jamilah, cantik. Yang ketiga, yang qati'u al-matar. Yang qati'u terhenti. Dan yang qati'u asalnya qata'a, putus. Tapi bila hujan kena terjemah terhenti. Hujan, al-mataru, hujan. Hujan yang qati'u, terhenti. Al-mataru, hujan. Yang keempat, yasiru as-sahabu. Yasiru makna as-sahabu, awan. Yasiru asal makna dia berjalan. Jadi nak terjemah apa? Awan berjalan ke awan bergerak? Awan bergerak. Yasiru, bergerak. As-sahabu, awan. Yang kelima, tatlu'u asy-syamsu. Dia perkataan ni kalau kita boleh faham, dia menambahkan vocab kita. Jadi bila kita nak buat ayat, membantu untuk kita membuat ayat yang lengkap. Yang kelima, tatlu'u asy-syamsu. Tatlu'u makna dia terbit. Tatlu'u makna dia terbit. Asy-syamsu, matahari. Tatlu'u, terbit. Asy-syamsu, matahari. Yang keenam, tajifu al-ardu. Tajifu, kering. Jaffa yajifu, kering. Al-ardu, bumi. Ataupun kering tanah. Yang ketujuh, at-ta'iru fawqa syajarah. At-ta'iru, burung. At-ta'iru, burung. Fawqa, atas. Syajarah, pokok. Jadi apa ni, ada ayat Quran kan, Allah kata kepada siapa? Nabi Adam. Wala taqraba hazihi syajarah. Jangan kamu menghampiri pokok ini. At-ta'iru, burung. Fawqa, atas. Syajarah, pokok. Burung di atas pokok. Yang ke-8, yaqtifu aliyun al-azhara. Yaqtifu makna memetik. Memetik. Qatafa yaqtifu. Qutufuha daniyah dalam Quran. Memetik Ali. Ali itu nama orang. Al-azhar, bunga-bunga. Yaqtifu, memetik. Aliyun, Ali. Al-azhar, bunga-bunga. Dia pelik sikit kan? Ada pelik tak ayat ni? Ayat betul. Makna pun betul. Tapi ada kepelikan sikit. Sepatut yang memetik bunga ialah Fatimah kan? Bukan Ali. Yang ke-9, yal'abu al-ghilmanu bil-qurrati. Yal'abu, bermain. Bermain. Yal'abu, bermain. La'iba, yal'abu. Al-ghilmanu, budak-budak. Dia kalau seorang, gulam. Kalau ramai, ghilman. Sedang bermain, ghilman, budak-budak, bil-qurrah, bola. Bil-qurrah, dengan bola. Sedang bermain, ghilman, budak-budak, bil-qurrah, bola. Yang ke-10, yanzilu al-mataru minas sama'i. Sedang turun, yanzilu, turun. Al-matar, hujan. Al-matar, hujan. Ada beberapa perkataan berulang. Yanzilu, turun. Al-matar, hujan. Min, dari. As-sama'i, langit.
Tapi sebenarnya hujan turun daripada langit ke daripada awan? Ha? Jadi nak terjemah apa tu? Nak terjemah apa? Awan turun dari hujan turun dari as-sama' dalam bahasa Arab. As-sama' maknanya ialah tempat tinggi. Tinggi. Dan awan tu berada di tempat yang tinggi. Turun hujan dari awan. Yang ke-11, tasiru. Tasiru berjalan ataupun berlayar. Sebab di sini sufun. Sufun jamak, plural. Kalau satu, safinah. Safinatu. Siapa ingat? Ada tak perkataan safinah dalam Quran? Ha? Surah apa? Al-Kahfi. Cuba baca ayat. Wa ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun kapal itu kepunyaan orang miskin kan. Jadi kalau satu safinah, kalau banyak sufun. Okey, tasiru berlayar, sufun kapal-kapal, fil bihar di lautan. Bihar lautan. Yang ke-12, yashtaddu al-bardu fawqal jibal. Yashtaddu mana? Bersangatan. Yashtaddu bersangatan. Al-bardu sejuk. Al-bardu sejuk. Fawqa atas. Jibal gunung. Gunung-gunung Kalau satu jabal, kalau banyak jibal. Jadi yashtadu bersangatan, al-bardu sejuk, fawqa atas, al-jibal gunung. Makna di atas gunung itu sejuknya bersangatan. Okey, kita tengok satu lagi. Jadi latihan nombor 2 tu, pertama dia suruh baca. Baca je, bukan tulis pun. Ya, baca je. Kemudian dia suruh terangkan kalimah dalam setiap satu tu. Setiap contoh tu ada berapa kalimah. Kita ambil satu lagi latihan. Lepas tu buat kat rumah. Mayyiz. Apa makna mayyiz? Latihan nombor 3. Mayyiz bezakan. Mayyiz mana bezakan. Sebab tu budak bila boleh membezakan antara baik dengan buruk dia panggil apa? Mumayyiz tu mana? Budak yang boleh membezakan. Jadi mayyiz bezakan al-jumal, ayat-ayat. Al-mufidah yang lengkap. Bezakan jumlah-jumlah yang lengkap fi tarakibil atiyah, dalam susunan ayat yang berikut. Saya ulang Mayyiz bezakan al-jumal, ayat-ayat, al-mufidah yang lengkap, fi tarakibi dalam susunan-susunan al-atiyah yang berikut. Makna dia bagi contoh ni berapa jumlah? 8 Ada ayat yang lengkap, ada ayat tak lengkap. Ada jumlah mufidah, ada bukan jumlah mufidah. Dia nak uji kita faham tak tajuk yang kita belajar tu. Okey, nombor 1, laisal jawu. Bukan, laisa bukan, jawu cuaca. Lengkap tak? Yang kedua, akala faridun. Farid itu nama orang. Akala makan, farid makan. Lengkap tak? Lengkap ke tak? Kalau orang belajar tinggi lagi, dia kata tak lengkap lah. Tapi bagi yang belajar rendah, dia lengkap lah. Farid makan kan?
Saya terjemah, nanti jawab sendirilah. Ha? Salah ke betul nak tahu macam mana? PM Ustaz lah. Jangan PM semua, Ustaz tak larang nak jawab. Okey, yang ketiga, al-qitaru sari'un. Qitar apa dia? Qitar. Kereta api. Ini wakab ni. Tulis makna dia. Al-qitaru, kereta api. Sari'un, laju. Kalau kita pergi Mekah, highway itu nama apa? Al-khattu as-sari'. Al-khattu as-sari'. Apa makna dia? Highway lah. Jalan laju. Al-qitaru, kereta api. Sari'un, laju. Yang keempat, in sekiranya ijtahatta, engkau bersungguh. Sekiranya engkau bersungguh. Lengkap ke tak? Yalah, bila dia terjemah tahulah tak lengkap kan. Yang kelima, laita al-maridu. Laita alangkah. Al-maridu, orang sakit. Alangkah, orang sakit. Yang keenam, as-saubu, pakaian. As-saubu, pakaian. Nazifun, bersih. As-saubu, pakaian. Nazifun, bersih. Maknanya nombor 6 ni, maksud dia pakaian itu bersih. Fikir sendirilah lengkap ke tak. Kita ada tak baca doa yang ada perkataan as-saubu? Ada doa apa? Doa makan ke doa masuk tandas? Doa apa ke? Ada tak? Cuba baca. Alhamdulillahillazi kasani hadza sauba. Pakaian. Yang ketujuh, al-kitab. Itu tak payah terjemah lah. Kitab tu buku. Allazi, yang. Buku yang. Lengkap ke tak? Al-kitab, buku. Allazi, yang. Yang ke-8 yang terakhir, al-bintu al-muta'allimah. Al-bintu, anak perempuan. Bintu anak perempuan lah. Sebab itulah Fatimah bintu Muhammadin. Fatimah anak perempuan Muhammad. Jadi kalau lelaki, anak lelaki, ibnu. Kalau anak perempuan, bintu. Jadi orang Melayu, siapa yang betul-betul guna bahasa Melayu? Orang India. Rahmat Sami, anak lelaki. Kan? Melayu dia guna bahasa Arab. Muhammad bin. Orang India betul-betul terjemah. Kan? Kalau perempuan, Kamasari. Okey. Habis okey. Kalau boleh buat 3 latihan tu, okey dah. Jadi malam ni kita masuk tajuk baru. Ajza'ul jumlah. Sama. Ajza ni jamak plural kepada juz'u. Kalau satu juz'u, kalau banyak ajza'u. Apa makna juz'u? Bahagian. Bahagian. Jadi kalau ajza, bahagian
bahagian-bahagian jumlah ayat. Ada dalam kitab Arab yang lain dia bukan dia tulis ajza, dia tulis anwa'u al-kalam, jenis-jenis perkataan. Jadi berbeza buku, berbeza tajuk ataupun definisi dia. Jenis-jenis ayat. Okey, kita tengok contoh. Satu, rakibah. Rakibah apa dia? Menunggang. Kan? Dari rakibah ni, dia tengok apa selepas tu. Kalau kereta, rakibah sayyarah. Kena terjemah menaiki. Jangan terjemah menunggang kereta. Kan? Tapi di sini apa dia? Hisan. Hisan apa makna? Kuda. Kalau kuda, menunggang. Ibrahim, nama orang. Ibrahim menunggang al-hisan, kuda. Apa dia? Kata Nabi Nuh kepada anaknya, naiklah kapal. Naiklah bersama aku kapal. Apa kata? Ya bunayya irkab. Irkab makna kan? Jadi irkab tu daripada perkataan rakibah. Nanti kita akan belajar. The fact ni ada 3 jenis kan. Ini salah satu, ini yang kedua. Rakibah, dia telah menaiki. Dia telah menunggang. Kalau irkab, perintah. Jadi irkab tu daripada rakibah. Nabi Nuh perintah ataupun meminta anaknya, irkab, ya bunayya, wahai anakku, naiklah makna bersama kami. Okey, Ibrahim telah menunggang, Ibrahim Hisan. Kita tengok beza ayat dalam bahasa Arab dengan ayat bahasa Melayu. Ayat bahasa Arab ni, yang contoh ni, bermula dengan apa ni? Isim ke perbuatan? Perbuatan kan? Menunggang, perbuatan kan? Menunggang, menaiki, makan, minum, itu semua perbuatan. Tapi ada tak bahasa Melayu yang bermula dengan perbuatan? Ada ke tak ada? Dah lama tinggal BM kan? Ada? Tendang bola? Itu bukan Melayu, itu India. Tak ada kan? Tak ada. Kemana anak awak? Telah pergi anak saya ke sekolah. Ada ayat macam tu? Tak ada. Yang ada, anak saya pergi sekolah. Jadi kalau kita tengok bahasa Melayu, semua bermula dengan kata nama. Muhammad pergi, anak saya sakit. Tapi bahasa Arab ada mula dengan kata nama, ada mula dengan kata perbuatan, kata kerja. Jadi yang ni bermula dengan kata kerja. Nanti kita akan tengok. Rakiba Ibrahimu al-hisan. Telah menunggang Ibrahim kuda. Yang kedua, yuda'ibu. Yuda'ibu apa dah? Sedang bermain ke bergurau? Bermain lah. Ismail nama orang. Ismail sedang bermain al-qittu, kucing. Jadi qittu ni kucing bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu apa dia? Kucing kan? Oh, yang Hello Kitty tu? Hello Kitty. Apa mana dia? Okey.
Yuda'ibu bermain, Ismail nama orang, kemudian al-qitta kucing. Nanti kita belajar kenapa yang ni baris atas kan, yang ni baris depan, nanti kita akan belajar. Sebab itulah belajar ni, Imam Syafi'i kata syarat nak belajar ialah sabar, tulul umri, panjang umur. Itu kalau subjek lain lah. Kalau subjek bahasa Arab, double. Sabarnya kena. Kalau tak double memang syahid awal. Yahsudu. Yahsudu apa dia? Al-qamah ni gandum. Dia panggil apa? Nak terjemah apa? Bukan menanah, ini menuai. Al-fallah. Tengok yang kita biasa dengar al-falah. Huruf sama, cuma beza di sini ada sabdu, kan? Sini tak ada sabdu. Al-falah. Yang ni biasa di mana kita dengar ni? Azan kan? Hayya 'alal falah. Ada tak muazzin baca hayya 'alal falah? Tak ada. Sebab makna apa ni al-falah? Petani. Kalau falah, kejayaan. Al-qamha, gandum. Tengok bahasa Arab, dia perkataan sama ni, al-falah, al-falah dengan al-falah, asal perkataan sama. Tapi bila ada penambahan, makna dia berbeza. Yang ni penambahan apa ni? Syaddah, makna tambah lam. Bila tambah lam, makna dia berbeza. Yang ni kejayaan, yang ni petani. Apa kaitannya? Mesti kalau asal perkataan sama, mesti ada kaitan. Kejayaan dengan petani, apa kaitannya? Tapi bukan petani je, tajir, peniaga pun berjaya juga. Antara petani dengan peniaga, yang mana lebih banyak untung? Peniaga, kan? Mana ada petani jadi jutawan? Ada? Kalau lah. Dia, apa dia? Dia sebenar, Allah kata hayya 'alal falah. Marilah jom menuju kejayaan. Apa makna kejayaan? Syurga. Bila kita nak syurga, syurga tu balasannya kekal abadi. Betul? Lepas masuk syurga tak ada penat, tak ada tua, tak ada letih, tak ada sakit, tak ada demam, tak ada mati, kan? Tapi masa kita bekerja untuk dapat syurga, sikit je. Mana kerja sikit dapat hasil banyak. Betul kan? Betul? Okey. Apa kerja sikit dapat hasil banyak? Petani lah. Petani dia nak dapat hasil banyak, hanya perlukan apa? Tanah milik dia aja, perlukan benih. Benih murah aja, betul? Sikit je. Kemudian air daripada Allah. Kan? Kemudian beli baja sikit je. Tapi hasil dia banyak tak? Kerja sikit, hasil banyak. Dia ada persamaan. Boleh faham? Tapi kalau berniaga, kadang-kadang modal kena besar. Betul? Petani sikit je. Kadang-kadang dia tanam tembikai kan, modal dia sikit je. Tapi hasil tu berlori-lori. Okey. Menuai petani al-qamah, gandum. Kemudian ta'kulu, makan. Asyatu, kambing. Asyatu, bukan syah. Kalau syah orang. Syah tu kambing. Fulan. Full. Kacang full. Kacang full. Dia kacang full lain kan? Dengan kacang buncis. Lain. Dia panggil apa? Kacang full Sudani. Yang dalam tin tu. Tahu Tahu tak Muslimak?
Dan kalau kita makan roti, kalau kita pergi Mekah, kita makan roti besar tu, cicah full. Kacang full. Full kacang full. Full ke? Full. Wa sya'ira, dan syair apa dia? Syair apa dia? Gandum. Apa dia? Kalau roti khubz, gandum lah. Jadi kambing makan kacang campur dan gandum ataupun bijian. Boleh kata gandum ataupun bijian. Syairan bijian. Okey. Kemudian yang kelima, sami'tu. Aku telah mendengar. Nasihat. Nasihat bahasa Arab kan? Bila terjemah jadi Arab juga. Kan? Apa makna Melayu? Edwan, itu masalah. Melayu ni miskin betul lah. Ambil bahasa Arab, lepas tu terjemah jadi bahasa Inggeris. Apa bahasa Melayu? Pesanan. Pesanan. Sami itu aku mendengar. Tapi yang biasa kita dengar dan kita sebut ialah sami'na. Betul? Kalau sebut sami'na, kita terus sambung wa ata'na. Dia hafal tu. Walaupun tak faham apa yang dia dengar kan. Jadi kalau aku sami'tu, kalau kami sami'na. Aku sami'tu, kami sami'na. Saya bagi contoh kan. Apa tadi? Sami'na wa ata'na. Tengok bahasa Arab ni mudah je. Kalau aku tu, kalau kami na, tukar je. Kan? Okey, sekarang kalau kami sami'na, kalau aku sami'tu. Kalau aku dengar dan aku taat, cuba tukar. Sami'tu wa ata'tu. Kan? Kenapa kita seorang? Bila orang kata sami'na wa ata'na, kita berkata sami'na wa ata'na. Na tu kami menunjukkan ramai. Kita yang bercakap tu seorang je. Kenapa sami'na? Kenapa tak sami'tu? Faham tak soalan? Kenapa tak sami'tu? Awak seorang kan? Kenapa cakap sami'na? Na kan ramai. Tak. Awak seorang cakap kan? Sami'tu lah. Kenapa sami'na? Dia belum belajar bahasa Arab. Bukan. Sebab ni ayat Quran, mana boleh ubah. Yang dia baca tu ayat Quran sami'na wa ata'na kan Quran. Mana ada Quran sami'tu wa ata'tu? Kan? Cuma saya nak sebut sini. Orang kita selalu sebut sami'na wa ata'na. Kenapa ada dua perkataan? Kenapa kena ada sami'na dulu baru ata'na? Ini sambil kita belajar bahasa Arab, kita tadabbur ayat Quran. Kenapa kena ada dua? Sami'na wa ata'na. Dia kemuncaknya taat. Betul tak? Cukuplah. Ata'na sudahlah. Tak payahlah sami'na. Tak ada ayat wa ata'na sahaja. Sebab syarat nak taat mesti sami'na ni sebenar, dengar dan faham. Tak mungkin berlaku yang kedua kalau tak ada yang pertama. Tak mungkin kamu taat kalau kamu tak dengar dan faham.
Betul? Dan biasa dalam kelas kan, guru tanya sami'na, pelajar pun sambung ata'na. Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu faham? Kamu nak taat ni apa dia? Saya tak tahulah ustaz. Ikut ustaz lah apa kami taat je. Mana boleh? Ini sami'na ialah Quran. Kami dengar perintah Allah, kami faham, barulah datang taat. Okey. Contoh yang ke 6. Yasta'u. Yasta'u apa dia? Sata'a. Ha. Pakai bahasa. Ha? Bersinar ataupun memancar. Memancar nur. Nur cahaya. Fil hujrah. Dalam hujrah bilik. Hujrah ni kita jumpa dalam Quran. Ada kan? Surah apa? Al-Hujurat. Tapi Al-Hujurat, ia ni hujrah. Apa beza? Yang tu surah Al-Hujurat. Al-Hujurat. Yang ni Al-Hujrah. Apa beza dia? Ada kan surah Al-Hujurat? Jadi apa beza? Ini banyak. Kalau satu bilik Al-Hujratu. Kalau Al-Hujurat, bilik-bilik. Surah Al-Hujurat ni berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apa? Ha? Yalah, kenapa? Pasal bilik. Sebenarnya Al-Hujurat ni daripada kepada rumah-rumah Nabi. Kan ada salah satu ayat dalam surah Al-Hujurat, innal ladzina yunadunaka min wara'i al-hujurat aksaruhum la ya'lamun la ya'qilun. Kebanyakan orang yang menyeru Nabi di sebalik bilik Nabi, la ya'qilun, mereka tak berakal. Sebab apa? Mereka panggil Nabi itu macam panggil kawan dia. Bila panggil Nabi, satu panggil macam kawan. Yang kedua, dia nak cepat Nabi keluar. Mereka tak sabar. Orang macam ni Allah kata tak berakal. Jadi Al-Hujurat tu sebenar Allah nak cerita pasal apa? Bukan bilik, bukan bilik. Tapi Allah nak cerita rumah-rumah Nabi. Kalau rumah dalam bahasa Arab apa dia? Al-Bait. Al-Baitu. Kalau banyak, Al-Buyut. Buyut, kan? Kenapa Allah tak sebut surah Al-Buyut? Sebab nak cerita rumah Nabi. Kenapa? Tadabbur. Kenapa? Tak. Sebab rumah Nabi adalah ibarat hanya bilik sahaja. Dia ada satu bilik. Rumah Nabi dengan Aisyah bilik je. Mana ada ruang tamu, mana ada dapur, mana ada tandas, semua tak ada. Di situ Nabi duduk, solat. Di situ Nabi sambut tetamu. Di situ Nabi tidur. Masa Nabi solat, di situ ada Aisyah. Satu bilik je. Jadi Hujurat tu, walaupun namanya bilik, tapi sebenarnya itulah rumah Nabi. Cuma bentuknya macam bilik. Kan? Yang kita pula, tandas tu, tandas kita macam rumah. Okey. Memancar an-nur cahaya fil hujrah dalam bilik. Yang ketujuh, tajri. Tajri berlayar. As-safinah, jumpa lagi. Tadi supun. Kalau banyak supun. Kalau satu, safinah. Kapal. Alal ma', atas al-ma', air. Tajri berlayar, as-safinah kapal, alal ma'i atas air. Okey. Hal
Contoh yang ke-8. Hal adakah. Tuhibbu, engkau suka. As-safar dah jadi bahasa Melayu. Ha? Melanconglah. Kan? Adakah engkau suka bermusafir? Jawabnya Naam. Naam. Okey. Dia huraian contoh ni. Huraian contoh tu ada dalam buku, kita tak tulis lah. Sebab kalau tulis semua tak muat report. Cuma kita tulis contoh dengan kaedah aja. Dalam huraian dia cerita apa ni? Dalam huraian dia cerita dalam contoh yang 8 ni ada kata nama, ada kata perbuatan, ada kata sendi. Kata sendi. Jadi kaedah buku ni, pertama dia bagi contoh, lepas tu dia bagi huraian kepada contoh, lepas tu dia bagi kaedah formula. Kan? Okey. Kalau ikut huraian dia, dia kata apa? Dalam contoh ni, Ibrahim. Ada yang biru ke? Perkataan Ibrahim. Perkataan Ismail. Apa lagi? Cuba tengok. Al-Falah. Ni dia kata ini kata nama, tapi nama orang. Ibrahim nama orang kan? Ismail nama orang. Al-Falah pun petani, dia sandar kepada orang lah. Bila sebut petani, orang. Dan ada yang namanya adalah nama haiwan, seperti kuda. Al-Hisan, nama juga kata nama, tapi haiwan. Kata nama haiwan. Lagi? Al-Qitta, kucing. Lagi? Asyat, kambing. Okey. Kemudian ada Al-Qamah, Al-Qamha. Al-Qamha kata nama, tapi dia nama tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan. Sama juga fulan. Ful ni syair. Al-Qamha, ful, syair. Kata nama juga, tapi dia nama makanan ataupun tumbuhan. Jadi buku ni dia satu dia sebut kata nama. Kemudian kata nama dia pecah pula. Ada kata nama orang, ada haiwan, ada benda-benda yang tak bernyawa. Okey. Tak apalah, sekarang yang saya tanda ni, ini di sini nasihah. Di sini nur. Di sini al-hujrah. Contoh yang 7, as-safinah, al-ma', as-safar. Semua yang saya tanda ni adalah kata nama. Kata nama. Okey, kita tengok kaedah. Al-kalimah. Al-kalimah, perkataan dalam bahasa Arab. Kalimah ni perkataan. Ada salasa. Ada 3. Jadi perkataan dalam bahasa Arab ada 3 jenis sahaja. Sebenarnya rasanya dalam bahasa lain pun sama. Bahasa Melayu pun ada 3 kan? Betul? Kata nama, kata perbuatan. Ya, kata nama, kata perbuatan tu kata kerja lah. Yang ketiga,
Kata kata hubung, kata penyambung, kata sendi. Bahasa Arab pun sama. Kalimah ni perkataan. Perkataan tu ada salasah, ada 3. Anwa', jenis, ada 3 jenis. Pertama, isim. 1 isim, kata nama. Yang kedua, fi'lun, kata kerja. Yang ketiga, harfun, kata sendi. Penting tak kita tahu jenis-jenis perkataan? Penting. Sebab setiap perkataan ni ada makna yang tersendiri. Kita tengok. Sekarang dia nak bagi definisi setiap perkataan. Okey. Yang pertama, isim. Apa makna isim? Apa makna isim? Falismu. Isim ialah kullu, setiap lafzin, lafaz ataupun setiap perkataan yusamma, dinamakan, bihi, dengannya, insan, manusia. Dia bagi definisi isim. Apa dah? Pertama, setiap perkataan yang dinamakan dengannya manusia, maka isim lah. Seperti Ibrahim, kan? Ada tak orang letak kambing nama dia Ibrahim? Ada? Tak ada, kan? Ismail, ya. Al-Falah. Ataupun haiwan. Atau haiwan dah jadi bahasa Melayu. Ataupun setiap nama yang diberi kepada binatang, maka dia isim. Harimau, isim ke perbuatan? Gajah, isim. Atau nabat, tumbuh-tumbuhan. Jadi bila kita nama pada tumbuhan, itu bermakna kata nama. Nenas, kata nama ke kata perbuatan? Timbikai. Ada tak orang tanya, timbikai, bila timbikai datang? Bila timbikai itu mana? Nama, kata nama. Au jamad. Atau jamad apa dah? Benda yang tak bernyawa. Benda mati ke? Tapi kalau orang dah mati, dia panggil benda tak? Tak, kan? Benda tak bernyawa lah. Kerusi, meja, rumah, kereta, itu benda tak bernyawa. Bila nak terjemah jadi panjang. Benda BTB, benda tak bernyawa. Atau ayu, sesuatu yang lain. Makna sesuatu yang lain yang diberi nama. Contoh, nasihat, dia bukan haiwan, dia bukan orang, dia bukan tumbuhan, dia bukan barang bernyawa. Nak panggil apa ni? Tapi nama, kata nama, kan? Nur, cahaya, kan? Okey. Jadi sepatutnya kalau kita tengok takrif definisi isim dalam kitab-kitab Arab yang lain ada berbeza sikit. Iaitu dia kata apa? Isim ialah satu perkataan yang ada makna dan tak ada kaitan dengan waktu. Saya ulang. Isim ialah satu perkataan yang ada makna dan tak ada kaitan dengan waktu. Itu nak bezakan dengan fi'il. Contoh, rumah. Rumah, kan? Ada makna tak? Adalah.
Rumah-rumah lah. Semua orang faham rumah dah. Kan? Makna, bila orang faham, makna dia ada makna lah. Kemudian, ada kaitan tak dengan waktu? Bila kita kata rumah? Tak ada kan? Ada orang tanya rumah. Bila orang start rumah? Tak ada. Yang ada kaitan waktu, ni, yang kedua fi'il. Bila kita kata pergi, boleh tak kita tanya, bila pergi? Boleh kan? Bila kita kata makan, kata kerja, boleh tak kita kaitkan dengan masa? Bila makan? Boleh kan? Jadi bila isim, dia hanya ada makna sahaja dan tidak ada waktu. Boleh? Saya ulang. Kata nama dan daripada buku yang lain, satu perkataan yang menunjukkan makna, ada makna. Yang kedua, tidak ada kaitan dengan waktu ataupun masa. Nanti saya akan bagi contoh. Dengan contoh dia akan lebih jelas. Kita tengok pula ni, fi'il. Ada hurai satu-satu. Perkataan dalam bahasa Arab terbagi pada 3. Isim, fi'il, huruf. Makna isim dah habiskan. Sekarang makna ataupun definisi fi'il. Apa makna fi'il? Wal fi'lu, kata kerja ialah kullu, setiap. Lafzin, perkataan. Ya dulu menunjukkan. Ala, ke atas. Husul. Husul ni pun dah jadi bahasa Melayu, cuma sebut lain sikit. Hasil. Kan? Lembaga hasil dalam negeri. Hasil tu bahasa Arab. Setiap perkataan yang menunjukkan ke atas terhasilnya ataupun berlaku amal. Amal pun dah jadi bahasa Melayu. Setiap perkataan yang menunjukkan berlaku amal, perbuatan fi zaman, pada zaman dah jadi bahasa Melayu kan? Apa yang biasa guna? Akhir zaman. Pada zaman khas pun jadi bahasa Melayu. Ada kan? Ini khas untuk awak. Jadi apa susah belajar bahasa Arab? Pada zaman khusus pun bahasa Arab juga. Bahasa Arab diterjemah juga bahasa Arab. Orang Arab bila dia dengar orang Melayu baca Quran kan, fasih, makhrajnya jelas, tajwidnya betul. Dalam kepala orang Arab apa dia? Dia orang Melayu ni fasih bercakap Arab. Sebab bila baca Quran fasih kan. Mas muka belajar. Rupa-rupa tak pandai. Bahasa Arab je berlagu sedap kan. Okey, apa makna definisi fi'il? Setiap perkataan yang menunjukkan berlaku perbuatan pada zaman yang Jadi kalau isim tadi ada makna tapi tidak terikat dengan waktu. Fi'il pula setiap perkataan yang ada makna dan terikat dengan waktu. Mesti ada waktu. Perbuatan mesti ada waktu. Ada tak perbuatan yang berlaku tak ada waktu? Ada tak? Cuba bagi contoh pada saya satu. Bernafas. Bernafas. Bernafas kata kerja tak? Ada kaitan dengan waktu? Bernafas. Boleh dia macam ni. Yang berkait dengan waktu kita boleh tanya soalan bila bernafas. Bila boleh tak tanya bila bernafas? Boleh? Bila? Mana fi'il itu? Kalau tak boleh nak tanya soalan bila, dia bukan fi'il. Kunci. Bila kunci? Salah. Kan? Kereta. Dah kereta ke belum? Isim.
Tidur. Fa'il ke isim? Tidur. Fa'il. Boleh tanya tak? Bila tidur? Dah tidur ke belum? Ha? Sebab tu penting kita tahu pembahagian perkataan ni. Penting kita tahu yang ni isim, yang ni fa'il. Untuk apa? Untuk kita terjemah dengan tepat. Dan nak tambah satu lagi. Fa'il. Apa tadi? Setiap perkataan yang ada makna. Yang kedua, terikat dengan masa. Ya, tambah satu lagi. Yang ketiga, dan mesti ada pelaku. Mesti ada pelakunya. Sebab kaedah dia, ada tak perbuatan yang berlaku dengan sendiri? Ada? Tak ada. Makan, mesti ada. Mesti tak ada orang makan? Tidur, mesti tak ada orang tidur? Keluar kata kerja. Ada tak orang keluar? Siapa keluar? Apa saya tak tahu? Memang tak ada orang keluar. Itu bukan makna tak ada. Itu makna kamu yang tak tahu. Boleh faham? Boleh faham setakat ni? Saya akan ulang-ulang sampai faham. Bukan sampai syahid. Yang ketiga, jenis ketiga, huruf dan huruf. Dia kena beza huruf. Huruf dalam bahasa Arab ni berbeza dengan huruf yang kita faham. Huruf yang kita faham apa dia? Huruf lah. Alif, huruf, ba, huruf, sa, huruf kan? Alif, lam, mim. Alif huruf, lam huruf, mim huruf. Itu lain. Huruf dalam bahasa Arab makna dia berbeza, iaitu kullu labzin, setiap lafaz, setiap perkataan, la yazhar, tidak zahir. Tengok, yazhar bahasa Arab, terjemah pun Arab juga kan? Terah betul lah orang Melayu dia. Saya pun tak tahu apa makna Melayu. Tidak jelas kan? Tidak zahir apa tidak jelas maknanya. Makna pun dah jadi bahasa Melayu. Kan? Cuma hu ni nya. Maknanya. Huruf ialah setiap perkataan yang tidak jelas maknanya kamilan. Kamilan apa dah? Sempurna ataupun lengkap. Illa kecuali ma'a bersama, ghairihi bersama selainnya. Okey. Faham tak? Faham tak? Saya nak tanya yang dah lama belajar bahasa Arab. Apa maksud ni? Jadi kalau yang lama tak boleh nak itu, jadi yang baru belajar bertenang. Apa makna dia? Ayat tak sempurna kecuali digabungkan dengan ayat yang lain. Contoh? Contoh Dia huruf ni contohlah. Huruf kita ambil ni. Contohnya apa dia? Fi ya. Ini huruf ni. Ini huruf ni. Huruf. Huruf apa makna? Dalam. Kalau isim ada makna lengkap. Sayyarah makna kereta. Lengkap kan? Al-baitu makna rumah. Al-madrasatu sekolah. Kalau fi'il pun ada makna lengkap. Makan. Orang fahamlah. Tidur, keluar, masuk, bangun, duduk kan? Tapi bila fi, dalam. Orang katanya, dalam apa? Makna dengan dia sahaja makna tak kamil, tak zahir maknanya yang lengkap, kecuali bersama perkataan lain. Dalam bilik. Oh, dalam bilik. Faham? Ala ni huruf juga ni. Ala ni huruf. Ala atas. Makna dia tak lengkap kalau dia saja-saja. Atas. Atas apa? Bila bergabung dengan perkataan lain, atas air. Oh, atas air. Atas meja, atas kereta.
Boleh faham? Semula kita ulang. Isim ialah ulang. Isim perkataan yang menunjukkan makna dan tak terikat dengan waktu. Fi'al yang pelajar Zoom pun boleh jawab walaupun saya tak dengar. Jawab je sendiri ya. Fi'al perkataan ada makna dan terikat dengan waktu. Satu lagi, mesti ada pelakunya, orang yang melakukan. Huruf perkataan yang tidak lengkap maknanya kecuali bersama perkataan yang lain. Okey, kita tengok ni. Saya nak bagi contoh. Masa dah habis dah. Boleh 5 minit lagi. Boleh lebih kan? Sebab sekali seminggu kan? Sampai pukul 11 pun okey kan? Tapi saya tak nak lah. Okey, saya bagi contoh. Hayya ala. Okey. Ada dua perkataan, dua contoh. Qad aflahal al-mu'minun. Yang ni hayya 'alal falah. Ada dua contoh dan saya nak tekankan pada dua perkataan. Satu, contoh pertama saya nak tekan perkataan aflaha. Yang bawa contoh kedua ialah saya nak tekankan ialah al-falah. Yang bawah ni makna apa? Kejayaan kan? Bila sebut kejayaan, isim ke, kata nama ke, kata kerja, kata perbuatan? Kejayaan, bukan berjaya. Kejayaan, bukan berjaya. Isim. Mana tahu? Mana tahu isim? Mana tahu tak terikat dengan waktu? Belum terjemah lagi. Ada? Mana ada belajar lagi? Saya tak sebut lagi. Jadi jawapannya ialah tak tahu. Jawab tak tahu je. Kalau jawab tahu, bela orang yang tak tahu tu. Okey, al-falah kejayaan. Isim. Isim. Nanti saya akan terangkan tanda-tanda untuk kita kena isim, dan tanda-tanda untuk kita kena fi'al, dan tanda-tanda untuk kena huruf. Jangan risau. Lepas ni kita akan kena, insya-Allah. Janji dengan Syahid. Kalau Syahid memang tak akan kena sampai bila-bila. Okey, al-falah kejayaan, isim. Sebab tu bila terjemah apa? Hayya ala al-falah, jom kepada kejayaan. Ada terikat tak dengan masa? Tak ada. Jom kepada kejayaan, tak terikat dengan masa. Dan dia ada makna tak al-falah? Ada? Makna dia jelas, kejayaan. Okey, ayat yang atas ini ayat Quran. Qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah. Kalau saya berhenti setakat tu, telah berjayalah. Faham ke tak? Siapa? Bila siapa, makna apa tu? Mesti dia kata perbuatan. Sebab dia perlu pada pelaku.
Faham? Dia perlu pada pelaku. Saya kata berjaya. Orang akan tanya, siapa? Bila siapa tu, makna fi'il tu. Dan dia terikat satu lagi dengan apa? Masa. Sebab tu kalau nak terjemah, sesungguhnya telah. Apa makna telah? Dah lepas. Telah tu waktu tu. Sesungguhnya telah berjayalah. Tak lengkap. Mesti ada fa'il, pelakunya. Siapa yang berjaya? Al-mu'minun. Ini beza. Al-falah isim, aflaha fi'il. Isim perkataan menunjukkan mana, tak terikat dengan waktu. Fi'il menunjukkan makna, terikat dengan waktu dan mesti ada pelaku. Boleh faham? Ayat ni Allah kata telah berjayalah orang beriman. Makna berjaya itu apa dia? Masuk? Tapi Allah cakap ni dah masuk ke syurga ke belum? Kalau tengok ayat selepas tu, qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang beriman yang allazina hum fi salatihim, yang khusyuk dalam. Orang tu solat kat dunia masih hidup lagi. Tapi Allah dah kata telah berjaya. Makna soalah dia telah berjaya masuk syurga. Faham? Soalannya kenapa Allah kata telah? Dia masih kat dunia lagi. Tak, sepatutnya Allah guna fi'il yang menunjuk akan datang. Qad yuflihu, contoh. Sebab tu ini bahasa Arab lah, Al-Quran. Allah ni, kita tak boleh kalau nak cakap benda yang akan datang, jangan guna fi'il madhi past tense, jangan guna. Sebab kita orang. Faham tak? Kalau nak guna masa sekarang, guna fi'il yang kita tak belajar lagi tu. Kan? Tak boleh sebut. Nanti kata, apa pula ustaz ni? Kalau saya tak sebut, dia tak boleh komen. Jadi kita ni, kalau nak bercakap, mesti tengok keadaan. Sebab kalau kita kata benda tu dah berlaku, kita tak boleh tentukan benda tu akan berlaku. Tapi kalau Allah cakap benda akan berlaku, tapi Allah kata telah berlaku, Allah boleh cakap. Sebab bila Allah cakap, pasti akan berlaku. Faham tak? Tak mungkin Allah cakap telah berlaku, tapi akhirnya benda tu tak berlaku. Tak mungkin. Sebab Allah tahu benda akan datang. Dan Allah tak pernah bercakap dusta. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu sebenar motivasi. Siapa yang solat khusyuk seolah-olah dia telah berjaya masuk syurga, confirm. Tapi syarat dia khusyuk. Okey. Jadi insya-Allah kita sambung minggu depan. Jangan ke mana-mana. Hari Isnin malam. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan bincang tanda-tanda isim sampai kita kenal betul-betul tanda-tanda fi'il dan tanda huruf. Insya-Allah. Ada soalan ke? Yang boleh bertanya Zoom je. Ada soalan? Ya. Apa dia? Masdar. Okey. Apakah masdar itu termasuk isim? Jawapannya setelah kita masuk tajuk tu. Nanti pening orang baru.
Ada soalan yang berkaitan yang kita dah belajar. Ya. Boleh ulang soalan? Tak dengar lah. Ulang soalan. Kalau Facebook pun boleh nak tanya, tulis kan? Ha? Tak ada. Ustaz, apa beza ayat ismiyah dan ayat jiliyah? Ha. Apa beza ayat jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah? InsyaAllah minggu depan. Dia kalau saya terangkan sekarang, yang tak belajar tu akan pening lah. Ha? Sabar. Ada ustaz panggil haraf, ada yang huruf. Ha. Dia sebenar sebutan yang betul harfun. Harfun. Kalau satu. Kalau jamak hurufun. Ha, ra, waw, fa. Kalau jamak plural hurufun. Kalau satu harfun, kalau banyak hurufun. Adapun haraf tu bahasa Arab dimelayukan. Dia bahasa Arab macam ni. Bahasa Arab biasa kalau tiga huruf, kat tengah mesti mati. Kebiasaannya. Contoh. Fi'lun. Fa, ain mati ya. Fi'lun. Tapi boleh ke Melayu fi'il. Dia bariskan tengah. Sebab bahasa Melayu mana ada mati kat tengah? Bahasa Melayu mana ada baris? Ismun. Bahasa Arab. Boleh ke Melayu? Isim. Dibariskan. Syarhun. Shin, roha. Ra mati. Syarhun. Boleh ke Melayu? Syarah. Harfun. Bahagian tengah mati. Harfun. Boleh ke Melayu? Haraf ataupun huruf. Kan? Gila isim. Bukan gila isim. Gila ismun. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya sikit mengenai isim, macam manusia tu jelas, nama-nama orang, haiwan tu jelas, tumbuh-tumbuhan jelas. Tapi contoh macam al-falaq tu, ada contoh-contoh lain yang macam yang boleh nak jelaskan. Sebab falaq tu kan kejayaan, jadi kita tak dapat nak cari lain-lain yang sama seperti al-falaq, isim yang macam tu. Anugerah, adakah di isim? Anugerah. Anugerah. Contoh macam anugerah, adakah di isim? Tak, nak tanya bahasa Melayu ke bahasa Arab ni? Anugerah bahasa Melayu. Tapi tu lah macam saya tak dapat nak. Tak, anugerah bahasa Arab apa dah? Terjemah bahasa Arab dulu. Fadlun. Fadlun. Kan? Fadlun isim. Isim. Oh, isim. Nah. Hadza min fadli rabbi. Ya. Dia kena baca betul. Al-fallah sabdu. Kan? Dia sandar kepada orang. Tapi kalau al-falah kejayaan, dia bukan orang. Itu yang soalan tadilah, kata terbit. Jadi kalau al-falah dia sandar pada orang. Macam at-tajir, peniaga, dia sandar kepada orang. Kalau biasa tijarah, perniagaan. Kalau orang at-tajir. Okey. Kalau macam sami tu maksudnya aku mendengar tu isim tu Tanya sendiri, jawab sendiri. Apa dia? dua-dua bila dengar
aku tu bukan isim. Tak ada. Dia sebenar sami'tu tu dua perkataan. Dua perkataan. Sami' satu perkataan, itu fi'il. Tu aku, itu isim. Sabar minggu depan lah. Bila sebut aku, kamu, isim lah. Tapi sami'a tu mendengar fi'il. Sebab tu kita dah sebut tadi, kalau fi'il mesti ada apa? Pelaku. Aku itulah pelakunya. Kalau orang tanya, siapa mendengar? Akulah. Siapa mendengar? Nah, kamilah. Okey, cukup ah? Ada lagi? Tak ada. Kerja rumah? Kerja rumah ada dalam latihan dalam buku tu. Latihan dalam buku buat sendiri yang saya sebut tadi kan. Latihan untuk minggu lepas. Dan latihan untuk minggu ni saya akan terangkan minggu depan. Tapi kalau boleh buat sendiri, latihan untuk minggu ni buat je. Lepas tu tanyalah kawan-kawan yang pandai-pandai tu. Sebab kalau hantar pada saya pun tak cukup masa nak cek semua. Kalau seorang okey lah. Boleh juga. Okey, cadangan. Pelajar buat latihan. Kemudian cek sama-sama minggu depan. Mungkin kita ambil masa 5 minit, 10 minit kan. Latihan buat masing-masing kat rumah. Kemudian kelas akan datang kita cek sama-sama. Okey. Boleh Dan saya nak umumkan pagi besok ada kelas baru. Kelas baru lama lah kita sambung. Kelas Al-Asma'ul Husna. Dan kita dah mula dan kita berhenti bulan April 2021 rasanya. Sampai pelajaran yang ke-19. Dan nama Allah yang terakhir ialah Al-Azim. Jadi insya-Allah besok kita sambung kelas Al-Asma'ul Husna. Tapi hanya sekali sebulan sahaja. Iaitu setiap Selasa minggu keempat. Jadi besok Selasa minggu keempat. Dan besok tajuknya ialah nama Allah Al-Kabir. Al-Kabir. InsyaAllah. Pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi. Bukan di sini. Di satu tempat di Malaysia. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.